السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. Surah Al-Hasyr. Kata Allah yang bermaksud, dan apa-apa harta yang diambil secara damai daripada penduduk negeri, maka harta itu bagi Allah dan bagi Rasul, yakni untuk kepentingan umum, bagi kaum keluarga yang memerlukan bantuan, bagi anak yatim, bagi orang-orang miskin, dan bagi orang-orang yang putus belanja di dalam perjalanan, supaya harta kekayaan itu tidak berpusing-pusing di kalangan orang-orang yang kaya sahaja. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Hadis riwayat Imam Bukhari, yang bermaksud Allah Ta'ala memberi rahmat kepada orang yang bertimbang rasa apabila dia menjual barang, bertimbang rasa apabila dia membeli, dan bertimbang rasa apabila dia mengendalikan urusan pentadbiran, kehakiman dan seumpamanya. Yang dihormati pengurusi majelis, yang dihormati Tuan Haji Muhammad Sabu, Timbalan Presiden PAS, yang berhormat Datuk Haji Mahfud Umar, Ketua Penerangan PAS Pusat, yang dihormati Suruhjaya PAS Wilayah Persekutuan, Ketua Muslimat, pimpinan pemuda, rakan-rakan daripada Dewan Himpunan Penyokong, saudara-saudari yang dihormati dan dikasihi sekalian. Kita sedang mengalami bencana yang telah diberi amaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta kekayaan yang berpusing di kalangan orang-orang yang tertentu tidak turun pada rakyat. Kita menghadapi orang-orang yang tidak bertimbang rasa bila menjual dengan mahal, tidak bertimbang rasa bila membeli, mau beli supaya merugikan penjual, tidak bertimbang rasa menjadi hakim, mengendalikan urusan rakyat. Mengapa ini semua? Kerana kita meninggalkan Islam. Masyarakat majmuk
yang ada di Malaysia ini, khususnya orang-orang yang bukan Islam, jangan dipersalahkan. Mereka telah menerima apa yang ada dalam perlembagaan. Islam adalah agama persekutuan. Dalam masa yang sama, agama-agama lain dibenarkan untuk diamalkan mengikut haknya. Puncanya, amanah yang diberi kepada UMNO Melayu Islam memerintah negara yang telah merdeka sudah setengah abad, lebih 50 tahun, nak masuk 60 tahun. UMNO sebenarnya telah mempermainkan Islam, melaksanakan Islam yang tidak diajar oleh Nabi Muhammad SAW, melaksanakan Islam yang tidak ditunjuk oleh Quran, melaksanakan Islam mengikut selera mereka. Berlakunya penyakit yang dialami oleh rakyat, penyakit ekonomi, penyakit gagal dalam pendidikan, banyaknya jenayah dan berbagai perkara yang menakutkan. Ini semua adalah kesilapan UMNO yang patut dihukum oleh rakyat. Rakyat dengan berasa dia tidak bersalah dalam perkara ini. Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quranul Karim, Yawma tuqallabu wujuhum fi nar yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Tuhan mengesahkan ahli-ahli neraka pada hari kiamat di dalam neraka. Apabila muka-muka mereka dibalik-balikkan di dalam neraka, lalu mereka berkata dengan menyesal, alangkah baiknya di dunia dulu kami mentaati Allah dan Rasul. Dan mereka berkata lagi, wahai Tuhan kami, sebenarnya kami dulu mengikut pemimpin-pemimpin, ketua-ketua kami. Merekalah yang telah menyesatkan kami. Bagi orang Islam, sepatutnya menjadi contoh kepada orang yang bukan Islam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membina sebuah negara di Mekah dan di Madinah. Bumi yang kering, yang payah airnya, yang tidak subur, tiba-tiba menjadi kuasa besar dunia. Yang maju ekonominya, senang rakyatnya, adil terhadap semua, sehingga menjadi kuasa besar dunia, memerintah negara yang paling besar dalam sejarah manusia. Di timurnya alam Melayu, di baratnya Spanyol, Afrika Barat, di utaranya Asia Tengah termasuk Moskow, di selatannya Afrika Tengah. Masyarakat paling majmuk, berbagai bangsa dan agama. Di zaman tidak ada telefon, tidak ada kapal terbang untuk bergerak cepat, memerintah selama 1300 tahun.
jatuhnya kerajaan Islam apabila meninggalkan ajaran Islam. Berlakunya penyakit-penyakit seperti yang ada pada UMNO pada hari ini. Al-Quran mengajar memimpin negara adalah amanah. Memimpin negara bukan peluang untuk cari harta. Apa yang berlaku pada hari ini, UMNO telah membawa budaya menjadi pemimpin negara peluang untuk cari harta. Bermula daripada nak jadi pemimpin UMNO, rasuah. Bila jadi pemimpin UMNO, bertanding pilihan raya jadi orang besar, dapat rasuah, dia kita sebut terang-terang. Yang bagi rasuah siapa? Orang-orang kaya, orang-orang korporat yang besar-besar, yang mendapat keuntungan bilion, triliun. Mereka sanggup bagi duit untuk menangkan UMNO dalam masa pilihan raya, untuk beli undi. Rakyat diperbodohkan. Selepas pilihan raya mereka dapat peluang berbagai-bagai projek yang dibahagikan dengan rasuah dan seumpamanya. Inilah balanya, inilah bencananya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala mengurniakan bumi Malaysia ini bumi yang subur, banyak hasil buminya, sama ada hasil galian, minyak, timah, emas dan lain-lain, ataupun hasil pertanian, banyak di Malaysia ini. Mengapa kita tidak jadi negara maju dengan peluang harta yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala? Menunjukkan ada salah dan silap. Salah dan silapnya tidak menunaikan amanah dengan betul. Sepatutnya sumber yang ada, kerajaan menggiatkan perkembangan ekonomi rakyat. Dengan perkembangan ekonomi rakyat menambahkan hasil negara, dengan sendiri menambahkan pendapatan negara melalui cukai-cukai yang dikenakan kepada orang-orang yang kaya, tidak dikenakan kepada orang miskin. Ini cara yang diajar oleh Islam. Contohnya bagi orang Islam diwajibkan zakat harta. Zakat harta adalah ibadat harta. Zakat diwajibkan mesti ada nisab, cukup qadar sebagai orang kaya. Kalau tak ada nisab, tak ada zakat. Kalau penternak kambing 40 ekor kambing baru kena zakat. Kalau perkara kambing 20 ekor tak kena zakat lagi. Zakat adalah cukai yang berbentuk ibadat. Begitulah petani-petani, mesti pendapatannya sampai nisab baru kena zakat. Perniagaan mesti sampai nisab, bertaraf orang kaya baru kena zakat. Bertaraf orang miskin tak kena zakat. Zakat adalah rukun Islam yang wajib bagi orang Islam. Sama ada kerajaan ataupun tak ada kerajaan, zakat tetap wajib bagi orang Islam. Islam memperkenalkan cukai kepada orang bukan Islam, yang dinamakan jizyah, cukai keselamatan negara. Orang Islam kena zakat, orang bukan Islam kena cukai keselamatan negara. Sebagai contoh, usyur cukai perdagangan, kharat cukai pertanian. Cukai-cukai ini hendaklah diambil daripada orang kaya, tak diambil daripada orang miskin. Cukai keselamatan mesti kerajaan menunaikan tanggungjawab. Padri tak kena cukai kerana padri tak ada kerja. Sami tak kena jizyah kerana mereka tak ada kerja.
Orang miskin tak kena jizyah. Yang kena jizyah cukai keselamatan ialah orang yang berada. Yang banyak kena banyak, yang sikit mengikut qadarnya. Apabila pemerintahan Islam tidak mampu menjaga keselamatan, berlaku zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah yang menjadi gubernur di wilayah barat menghadapi ancaman Rom. Oleh kerana ancaman, tak sempat nak jaga keselamatan, maka Abu Ubaidah memulang balik cukai yang diambil dari rakyat yang bukan Islam, kerana kerajaan tidak boleh melaksanakan tugas. Menyebabkan orang bukan Islam merasa heran. Macam mana kerajaan pulang balik cukai yang diambil? Selama kini nak naik cukai adalah ni pulang balik cukai. Apabila kata kami tak mampu nak jaga keselamatan kerana keadaan darurat, mereka kata kami lebih rela berada di bawah pemerintahan Islam walaupun kami bukan Islam. Ini berlaku dalam sejarah, ini bukan cerita dongeng, benar-benar berlaku dalam pemerintahan Islam. Tidak bocor dengan rasuah, harta negara tidak bocor dengan rasuah. Orang kaya tidak boleh bagi rasuah kepada orang yang memimpin negara. Haram. La'anallahu ar-rashi wal murtasi. Allah Ta'ala melaknat yang bagi rasuah, yang terima rasuah. Ar-rashi wal murtasi finnar. Orang yang terima rasuah, yang bagi rasuah, semua dalam neraka, Nabi kata. Pernah seorang sahabat yang ditugaskan untuk memungut cukai di satu daerah. Dia pungut cukai, dia pulang balik menunaikan amanah, wahai Rasulullah, yang ini cukai yang ditugaskan pada saya. Ya, ini orang bagi kat saya. Orang bagi kat saya. Lalu Nabi kata, kenapa dia bagi kat awak? Kerana awak seorang pegawai tinggi kerajaan. Awak kenal dia? Ada sesuatu? Ada manusia, Nabi kata, yang beritahu kepada aku yang ini cukai, yang ini diberi hadiah kepada saya, diberi oleh orang yang dia tak kenal. Mesti ada sesuatu. Adakah kalau dia duduk di rumah dia tak menjalankan tugas ini, dia dapat habuan ini? Ini yang diajar oleh Islam. Kebocoran dengan rasuah tidak berlaku. Kebocoran dengan hutang tidak berlaku. Apabila duit negeri dah tak cukup, kononnya nak naikkan cukai, cara nak tambah hasil negeri, naikkan cukai. Bukan naikkan pendapatan rakyat. Islam suruh naikkan pendapatan rakyat, bukan naikkan cukai. Ini diajar oleh Islam. Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memerintah 2 tahun, sehingga harta negara melempah ruah, melempah banyak lebih daripada keperluan negara. Seorang gubernur tulis surat, daerah dia tak cukup duit, dia minta nak naikkan cukai. Umar bin Aziz kata, sama ada awak adil ataupun awak dipecat. Adalta am uzilta? Innama ba'athallahu Muhammadan da'iyan walam yab'athu jabiya. Allah Ta'ala mengutus Muhammad untuk mengajar orang bagi menunjukkan ini dia Islam, bukan untuk mengajar orang ini dia cukai. Surat yang sangat tegas. Ada negara dalam dunia yang ikut contoh Islam, masih tak cukup. Negara Jepun. Negara Jepun, saya dimaklumkan oleh ahli-ahli pertanian kita, memberi subsidi kepada petani-petani dia 99%. 99% petani Jepun dibiayai oleh kerajaan. Kerana kerajaan nak menggalakkan makanan yang cukup bagi negara Jepun.
Kalau berlaku keperangan, berlaku apa makanan dia cukup. Harga barang-barang makanan boleh dibeli oleh rakyat yang miskin. Ini cara subsidi dibuat oleh Jepun. Ditampang dengan kemajuan-kemajuan industri. Kilang-kilang kereta, kilang-kilang kapal yang dimiliki oleh orang-orang kaya, yang dicukaikan oleh kerajaan dengan cukai yang berganda, yang tidak membebankan orang-orang yang kaya ini. Ini cara yang diajar. Malangnya kita orang Islam tak ikut Islam, sangat memalukan. Apabila tak cukup duit, naikkan cukai. Bila naikkan cukai, naik harga barang. Kedudukan ekonomi rakyat tidak meningkat. Gaji tak cukup. Ini menempah jenayah, menempah maksiat, menempah kemungkaran. Berlakulah gejala-gejala yang tidak sihat, disertakan dengan pendidikan yang gagal, penerangan yang gagal. Pendidikan dan penerangan bukan nak mencerdikkan rakyat, tapi membodohkan rakyat supaya mengabdikan diri kepada kerajaan, sama ada benar ataupun salah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran sebuah negara yang dilaknat oleh Allah, negara Firaun. Wa nada Fir'aun fi qaumih qala ya qaumi alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin ولولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوا. Surah Zukhruf. Firaun mengerahkan rakyat lalu berucap, wahai rakyat negeri Mesir, akulah yang punya negeri Mesir ini. Segala kemudahan yang kamu dapat, air yang disalurkan ke kebun melalui tali air untuk pertanian dan minuman kamu, ini adalah arahan daripada aku yang beri pada kamu semua. Nabi Musa boleh bagi apa? Nabi Musa cakap saja. Mengapa tidak ada malaikat mengiringinya? Mengapa tidak ada gelang emas menandakan kekayaannya? Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Maka Fir'aun telah menjadikan rakyatnya bodoh. Quran menyebut Fir'aun menjadikan rakyatnya bodoh, mengikut apa saja kerajaan buat. Tidak boleh milik tanah, menjadi hamba pada kerajaan. Inilah yang dialami oleh pemerintahan Islam di peringkat awal. Bila Islam berjaya menjatuhkan empayar Parsi dan Rom, pemimpin Islam melihat petani-petani tak boleh milik tanah, mereka jadi petani saja, dipulangkan pada orang kaya, hidup dalam keadaan yang susah. Setelah Islam mengambil alih, Islam beri milik tanah, dan Islam mengenakan kaedah cukai yang saya sebutkan tadi. Cukai bagi orang kaya membiayai orang miskin, bantuan pada orang miskin pula untuk pulihkan ekonomi dia. Bukan bantuan RM50 yang pun tak boleh selesai masalah ekonomi. Hari ini bagi zakat fakir miskin, bagi RM50, RM100. Sedangkan mengikut kaedah Islam, bantuan diberi mestilah memulihkan ekonomi dia. Dia tak perlu minta sedekah lagi, kecuali orang miskin yang cacat, yang tua, yang tak ada penjaga, yang miskin sampai mati, yang tak boleh dipulihkan. Adapun orang muda yang menganggur, yang tak ada pendapatan, ini dipulihkan ekonomi dia dengan bantuan kemiskinan yang membebaskan dari kemiskinan. Apa yang berlaku pada hari ini? Yang miskin tak dibebaskan, ditambah miskin yang baru, ditambah miskin yang baru.
bertalu-talu dalam keadaan yang berlapis-lapis berlaku. Dari semasa-semasa kita tak tahu apa nak jadi pada anak cucu kita yang akan datang. Kalau inilah pemimpin negara yang memerintah negara pada hari ini. Malangnya kesedaran dan keinsafan tidak berlaku. Tanggungjawab kita ialah menyedarkan rakyat, menyampaikan penjelasan kepada mereka supaya mereka faham. Kepada saudara-saudara yang hadir tidak menjadi masalah. Saudara-saudara selalu mendengar ceramah. Apa yang penting maklumat ini perlu disampaikan kepada rakan-rakan kita yang tak ada maklumat, yang mendapat maklumat yang salah. Sedarkan mereka, insafkan mereka. Kita tidak boleh membuat perubahan. Kalau sekadar tiap-tiap malam kita hadir ceramah, syok sendiri saja, tak sampai kepada pihak yang lain. Ini satu tanggungjawab yang sangat besar yang mesti kita tunaikan dengan sepenuhnya. Malangnya setelah rakyat tak disedarkan dengan apa yang berlaku menimpa mereka, rakyat dilalaikan dengan isu-isu yang diadakan. Tadi Tuan Haji Mak Sabu sebut isu yang diadakan. Isu kelemahan barisan nasional, harga barang naik. Isu gejala sosial, gagal pendidikan. Ini kelemahan barisan nasional. Dia nak tutup kelemahannya, dia buat satu isu agama, isu perkauman, supaya kita galik dengan isu-isu ini, tenggelam masalah yang sebenar yang dihadapi oleh rakyat. Kita jangan terperangkap dengan permainan yang liar, permainan yang menipu. Marilah kita bersama kepimpinan yang membuktikan kesetiaan mereka kepada perjuangan untuk membela rakyat, walaupun memakan masa berpuluh-puluh tahun dan silih berganti. Ada yang mati, sampai mati tak sempat nak menang, sambung lagi. Kalangan mereka ni bukan sebarangan, kalangan yang ada pendidikan tinggi. Kalau nak cari harta, boleh cari harta kot lain, bukan menyebut kerja-kerja macam ni. Tapi Allah mewajibkan kita menyedarkan umat kita. Di atas menunaikan kewajipan inilah, maka kita turun padang. Dan kita harap rakyat juga yang insaf turun padang bersama dengan kita. Allah Ta'ala tidak bertanya mengapa kita tidak berjaya. Allah Ta'ala tanya kita menunaikan kewajipan menyedarkan umat ataupun tidak. Cukup sekadar itu, maka saya rasmikan usaha yang dilakukan oleh Jumlah Penerangan dengan siru ala barakatillah, teruskan perjalanan untuk mendapat berkat daripada Allah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.